أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dikurniakan kesempatan dan juga ruang masa untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka dapat dipergunakan terutama untuk terus kita melaksanakan apa yang menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi punca dan penyebab untuk kita mendapat rahmat dan keredaan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung kembali membincangkan beberapa lagi persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang diterangkan oleh para ulama kepada kita untuk kita memahami apa yang disebut sebagai sirah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasul yang telah pun kita sebutkan dalam mukadimah perbincangan hari itu tentang bagaimana perkara ini diperjelaskan oleh para ulama yang mudah-mudahan daripada sirah ini dapat kita mengambil sedikit panduan dan pedoman untuk kita memahami beberapa persoalan yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ada kebaikan yang dapat kita ambil untuk kita jadikan sebagai suatu pedoman untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita sambung pada pagi ini tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab yang kita gunakan ini. Itu kitab Sirah An-Nabawiyah Durus wal Ibar yang dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai yang menceritakan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pengajaran dan pedoman daripada perkara yang tersebut. Jadi telah pun kita bincang dalam mukadimah kitab ini hari itu sebelum ini kita tertangguh beberapa lama tentang keistimewaan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang kita telah bincang bahawasanya Dr. Mustafa Sibai menggariskan tentang pertama bahawasanya sirah Nabi kita SAW istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan tentang sejarah Nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh yang paling sahih. Sirah ini diterima melalui susul galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti ketika mana ini perkara inilah ia tidak memberi ruang kepada kita untuk meragui kebenaran peristiwa-peristiwa besar dan penting yang berlaku.
Ia juga merupakan sesuatu yang memudahkan kita untuk mengesan peristiwa dan mukjizat yang ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambah sifat-sifat yang mengkagumkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu di antara perkara yang pertama. Ketika mana melalui sirah inilah jalan yang kita dapat untuk kita mengetahui, untuk kita memahami beberapa peristiwa-peristiwa, beberapa daripada keadaan-keadaan, suasana-suasana yang ada pada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar daripada segala apa juga perkara yang ditokok tambah, perkara-perkara yang dicampur aduk hingga menyebabkan kita keliru sama ada ianya benar ataupun tidak. Baik. Demikian juga perkara yang ketiga, yang kedua, ketika mana diceritakan juga kehidupan Muhammad SAW pada setiap peringkat hidupnya amat jelas, sejak perkahwinan bapa baginda Abdullah dengan ibu baginda Aminah hinggalah baginda SAW wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, sumber pencarian baginda sebelum kenabian dan pengembaraan di luar Makkah hinggalah Allah mengutuskan baginda sebagai Rasul yang mulia. Kita juga mengetahui secara terperinci, jelas dan sempurna setiap hal ehwal baginda selepas perutusan tersebut daripada setahun ke setahun. Ini menjadikan sirah baginda SAW jelas dan terang seumpama matahari, sebagaimana kata setengah orang, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari. Maka ini juga di antara keistimewaan ketika mana sirah tadi menjelaskan kepada kita setiap peringkat kehidupan. Bukan sahaja daripada Nabi tadi diangkat menjadi Rasul, tetapi sejak daripada maknanya bermula perkahwinan bapa baginda dan ibu baginda hinggalah kepada perkara yang membawa kepada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dapat kita tahu, semuanya kita faham, semuanya dapat kita ketahui dalam apa yang disebut sebagai sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh para ulama tidak ada perkara tersebut kita jumpa di kalangan mana-mana rasul yang terdahulu. Daripada semua mana kata Nabi dan juga Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sirah mereka tadi kita tak jumpa sebagaimana kita jumpa sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama contoh yang dicontohkan dalam kitab ini, kata pengarang kitab ni, kita tidak mengetahui sesuatu pun tentang zaman kanak-kanak, zaman remaja ataupun sumber pencarian antaranya pada Nabi Musa alaihi salam sebelum kenabian baginda. Kita hanya mengetahui sedikit saja berkaitan kehidupan baginda setelah kenabian dan seterusnya. Maka ini di antara juga keistimewaan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, secara ringkas, sirah surah juga menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah-risalahnya. Namun ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaan. Kehidupan baginda tidak disertakan dengan cerita dongeng, juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan sama ada sedikit ataupun banyak. Maka apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-cerita yang diriwayatkan oleh golongan-golongan tidak beriman, antaranya tentang perjalanan hidup Nabi Isa alaihi salam, tentang manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan dapati banyak perbezaan yang nyata di antara sirah Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang mereka ceritakan. Ini di antara juga perkara yang menjadi keistimewaan ketika mana kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita memahami
apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Bila mana kita memahami ataupun kita mengetahui apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan itu sebagai satu panduan dan pedoman yang jelas untuk kita laksanakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21, yang Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi siapa? Bagi mereka yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat. Ini dia antara keistimewaan. Mudah-mudahan ketika mana Rasulullah tadi merupakan qudwah, contoh panduan, ikutan yang baik, maka ikutan tadi kita dapat daripada ketika mana kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sirah Nabi kita Muhammad SAW meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia. Ini satu lagi keistimewaan ketika mana Nabi diutuskan daripada kalangan makhluk yang bernama manusia. Jadi seluruh apa juga perkara yang berlaku pada diri Nabi akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi ketika mana kita mencontohi, ketika mana kita mengambil iktibar, ketika mana kita mengambil pemahaman daripada apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan mana kata mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mencari kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara yang kelima, yang seterusnya diceritakan tentang sirah Nabi SAW adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian baginda kepada kita. Ia adalah satu perjalanan hidup seorang manusia yang kamil. Nabi SAW mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan, bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan maupun mukjizat, bahkan semata-mata dengan cara yang biasa. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah lalu disakiti, menyampaikan risalah, seterusnya memperolehi penyokong. Jika terpaksa berperang, maka baginda akan berperang. Baginda seorang yang bijaksana dan mendapat taufik dalam kepimpinannya. Ketika hampir wafat, dakwah baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Dakwahnya tersebar melalui cara iman, yakni keyakinan, dan bukan dengan cara paksaan dan kemenangan melalui peperangan. Maka ini di antara perkara yang juga diceritakan oleh para ulama bagaimana tentang sirah, maknanya menunjukkan kepada kita tentang kebenaran dan juga kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata yang sebenar. Perjalanan yang ditujukan oleh sirah dalam apa yang dilalui oleh seorang manusia yang sempurna sifatnya, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Jadi mudah-mudahan ketika mana kita memahami perkara ini, maka kita mampu untuk mana kita mencontohi apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu juga telah pun kita sebut dalam apa yang telah pun kita bincangkan dahulu, sedikit mana kata mukadimah pengulangan yang telah pun kita bincang tentang sumber rujukan sirah ini. Jadi mungkin kita tertanya-tanya daripada mana datangnya bab ini, daripada mana datangnya sirah ini, maka diceritakan oleh para ulama antaranya daripada Al-Quranul Karim, sunnah yang sahih, kemudian daripada mana kata syair Arab yang sezaman dengan zaman kerasulan, daripada kitab-kitab sirah yang dikarang oleh para ulama antaranya sirah Ibn Hisham, Tabaqat Ibn Sa'ad, Tarikh At-Tabari, dan juga beberapa lagi penulisan-penulisan kitab-kitab yang menceritakan tentang persoalan yang tersebut. Maka ketika itu kita mendapati apa yang diceritakan oleh para ulama pada kita pada hari ini. Baik, jadi kita nak mula dengan bahagian yang pertama pada pagi ini insya-Allah dalam masa yang agak mana kata terhad, tentang kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai rasul. Kita nak tengok apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan sebagai rasul, dan apa di antara durus wal ibar,
panduan dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Baik. Peristiwa-peristiwa sejarah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul, maka riwayat-riwayat yang sabit berkenaan dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat yang berikut. Pertama, baginda dilahirkan daripada keluarga terbaik di kalangan keluarga Arab, iaitu Bani Hashim. Bani Hashim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia, manakala Quraisy pula adalah kabilah Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada Abbas radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, apa yang Nabi sabdakan bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ini, lalu dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk, daripada sebaik-baik kelompok mereka, yakni manusia. Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan, yakni Arab dan bukan Arab. Kemudian dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rasmi, secara rapi, maka dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah, yakni Quraisy. Kemudian dia meneliti pemilihan keluarga-keluarga secara rapi, maka dia mencipta aku daripada sebaik-baik jiwa, sebaik-baik keluarga, yakni Bani Hashim. Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa sehingga dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi, dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka, yakni asal keturunan itu, asal usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang baginda tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah. Maka itu di antara perkara pertama yang kita ketahui daripada sejarah, daripada riwayat yang menceritakan kehidupan Nabi sebelum diutus menjadi rasul. Bagaimana Nabi ini merupakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik daripada kalangan semua manusia yang ada. Bukan saja diri baginda, malahan keturunan, keluarga dan seumpamanya. Maka oleh kerana keturunan baginda SAW adalah mulia di kalangan Quraisy, maka kita tidak menemui sesuatu apapun persoalan yang bersifat keturunan yang menjadi bahan celaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan keturunan baginda cukup jelas kepada mereka. Quraisy telah mencela baginda dengan banyak isu yang direka-reka, tetapi bukan dalam isu keturunan. Maka ini apa yang disebut sebagai persoalan. Kenapa? Nanti kita akan lihat tentang apa pengajaran ataupun persoalan yang terkandung di dalam kisah ataupun perkara yang pertama yang menceritakan tentang kehidupan baginda sebelum diutus menjadi rasul. Yang keduanya, cerita yang kita sedia maklum, baginda membesar sebagai anak yatim. Bapa baginda Abdullah telah meninggal dunia ketika ibu baginda baru mengandungkan baginda selama 2 bulan. Apabila baginda berusia 6 tahun, maka ibu baginda Aminah pula meninggal dunia. Oleh itu, semasa kecil, baginda SAW telah merasai pahit maung tidak mendapat belayan kasih sayang ibu bapa. Selepas itu, baginda telah pun dipelihara oleh datuk baginda, yakni Abdul Muttalib. Ketika berumur 8 tahun, datuk baginda pula meninggal dunia, dan seterusnya baginda dipelihara oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, hingga baginda besar dan juga dewasa. Keyatiman baginda telah pun dinyatakan oleh Al-Quran melalui surah Duha pada ayat yang ke-6, ketika mana Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yakni Allah mendapati engkau yatim piatu, lalu Allah memberikan kepelindungan kepadamu. Maka ini apa yang diceritakan juga oleh sirah kepada kita, bagaimana bukan saja Rasulullah lahir daripada keturunan yang mulia, daripada mananya ibu bapa yang mulia, malahan baginda juga merupakan seorang anak yatim dalam keadaan ibu bapa baginda meninggal ketika mana baginda masih lagi dalam keadaan kanak-kanak. Baik, perkara yang ketiga
yang kita jumpa dalam sirah ini ketika Rasulullah SAW menghabiskan 4 tahun pertama zaman kanak-kanak baginda di padang pasir di perkampungan Bani Sa'ad. Oleh itu baginda membesar dengan tubuh yang kuat, jasmani yang sederhana, yang sejahtera, lidah yang fasih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda dengan baik walaupun masih kecil usianya. Bakat-bakat baginda terasah dalam kemurnian dan keheningan padang pasir di bawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih. Maka ini juga di antara perkara yang berlaku pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda dibesarkan jauh daripada suasana kota Makkah ketika itu. Dibawa mana kata ke perkampungan Bani Sa'adah yang terletak jauh daripada kesibukan, yang terletak jauh daripada suasana yang ada di kota Mekah, lalu menghasilkan beberapa kebaikan-kebaikan ataupun perkara-perkara pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, apa yang dapat kita ketahui daripada persoalan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul, keunggulan baginda telah pun diketahui sejak kecil lagi. Tampak pada riak wajah baginda tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat baginda. Apabila Rasulullah SAW datang ke majlis datuknya pada zaman kanak-kanak, maka baginda duduk di atas tilam tempat duduk datuknya. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu, maka tidak ada seorang pun anak-anaknya, yakni bapa saudara Rasul, akan duduk di atasnya. Oleh itu, bapa-bapa saudara baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Lantas Abdul Muttalib berkata, biarkan cucuku ini, demi Allah dia memiliki keistimewaan. Itu di antara maknanya kemuliaan dan kehebatan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang disebut oleh para ulama, Nabi ini mempunyai mana kata sesuatu yang memberikan sifat orang kasih bila mana melihat baginda. Hingga kan diceritakan dalam keadaan Abdul Muttalib ni dia ada tempat duduk khas. Dia ada tempat duduk yang tersendiri yang mana anak-anak dia pun tak duduk. Anak-anak dia pun tak berani duduk sama ada Abdul Muttalib ke dan sebagainya. Tapi bila mana Nabi kadang-kadang datang ketika itu dan duduk di tempat ataupun cuba datang untuk duduk di tempat datuknya, maka pak-pak saudara ni cuba nak angkat. Cuba mana kata nak mengelak Nabi daripada duduk situ, lalu ditegur oleh Abdul Muttalib dalam keadaan diberikan kebenaran, diberikan maknanya keizinan untuk Nabi berada di tempat yang mana dia seorang je yang boleh duduk. Ini menunjukkan keistimewaan yang ada pada Nabi kita, bukan saja ketika dibangkitkan, ketika dipilih menjadi rasul, dilantik menjadi rasul, tapi sejak daripada kecil dah ada tanda-tanda dan ciri-ciri yang selayaknya untuk seorang tadi memikul tanggungjawab ataupun amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pada awal remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan membayar upah beberapa qirat ataupun disebut sebagai 1/24 dinar. Telah sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam, qalu wa anta ya Rasulullah, qala wa ana," atau kama qala. Kata Nabi, semua nabi pernah mengembala kambing. Maka sahabat pun bertanya, "Kamu juga wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Ya, aku juga begitu." Begitu juga dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'athallahu an-nabiyya illa ra'al ghanam." Faqala lahu ashabuhu, "Wa anta ya Rasulullah?" Fa'ajaba, "Wa ana ra'aituha li ahli Makkah ala qararit," atau kama qala. Semua nabi yang diutuskan Allah pernah mengembala kambing. Maka sahabat baginda bertanya kepadanya,
Tuan juga wahai Rasulullah. Lantas baginda menjawab, ya, aku juga begitu. Dan aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Kemudian apabila umur baginda mencapai 25 tahun, maka baginda berniaga untuk Siti Khadijah ibn Khuwailid, dan baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat bayaran upah. Ini di antara beberapa persoalan yang diceritakan oleh para ulama tentang peristiwa demi peristiwa yang berlaku pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan menjadi rasul. Yang seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah yang dalam keadaan untuk bersukaria dan berfoya-foya. Allah telah memelihara baginda daripada terlibat dalam gejala yang tersebut. Kitab-kitab sirah menceritakan tentang panjang lebar semasa usia remaja baginda. Nabi SAW antaranya diceritakan pernah terdengar suatu suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis perkahwinan. Maka baginda teringin untuk menyaksikannya, tetapi Allah telah menjadikan baginda tertidur. Maka baginda hanya terjaga setelah matahari panas terik. Baginda juga tidak terlibat bersama kaumnya dalam menyembah berhala, makan sembelihan untuk berhala, minum arak dan bermain judi. Baginda juga tidak pernah bercakap dalam keadaan menggunakan bahasa yang kesat, apalagi untuk berbohong. Ini di antara kemuliaan-kemuliaan, sifat-sifat yang Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat-sifat inilah yang membawa kepada antara faktor orang tadi senang ketika Rasulullah SAW mana kata berada bersama-sama dengan mereka. Itu di antara persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang diceritakan oleh ulama-ulama kepada kita tentang beberapa peristiwa yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi lah beberapa lagi perkara-perkara yang nanti akan kita bincangkan. Seterusnya, setelah mana kita membincangkan peristiwa-peristiwa ini, maka kita akan membincangkan pula, menjelaskan tentang persoalan apa yang disebut sebagai pengajaran dan pedoman. Apa perkara yang tersirat di sebalik peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi. Kerana kita sebutkan dalam mukadimah pertemuan yang telah lalu bahawasanya sirah ini bukan sekadar sejarah, bukan sekadar kita mengingati satu peristiwa yang berlaku, tetapi sebenarnya ada pengajaran, ada panduan dan juga hikmah yang Allah letakkan di sebalik peristiwa itu untuk kita kaji, untuk kita fahami. Mudah-mudahan akan ada beberapa kebaikan-kebaikan dan juga faedahnya untuk kita ikuti dalam usaha kita untuk mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan nanti insya-Allah kita akan sambung sebahagian lagi daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita akan melihat kepada pengajaran dan pedoman setiap peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh para ulama untuk kita memahami beberapa persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kemudahan kepada kita untuk terus dapat melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan dan juga keupayaan untuk kita melaksanakan apa yang telah pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu usaha dan ikhtiar kita untuk mencari rahmat, keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang dijanjikan ataupun apa yang telah pun diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.